Pada hari ini, kami akan membuat assignment 2, yaitu mengenai pengurusan projek perniagaan. See you guys. This is our team business, and my name is Darren Nicholas. My name is Paul Gaga Nasidi. My name is Ivan Adam. My name is Master Derek. Okay. So, saya akan memulakanlah presentation pada hari ini. Dan saya akan membacakan kami punya penghargaan lah. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah yang telah banyak memberi tunjuk ajar, bimbingan serta sokongan sepanjang saya menyiapkan tugasan berkaitan kedai kraft tangan Sekuntap Sendirian Berhad ini. Segala ilmu, panduan dan nasihat yang diberikan amat bermakna dalam membantu saya memahami dengan lebih mendalam tentang bidang kraft tangan serta aspek pengurusan perniagaan. Selain itu, saya juga amat menghargai kesabaran dan komitmen pensyarah dalam membimbing saya daripada peringkat awal hingga ke akhir tugasan ini. Step teguh. So, ini adalah logo kami lah, yaitu Sekuntap Kraft Tangan Sendirian Berhad. Kami punya slogan adalah seni halus, warisan terus. Pengenalan bagi tajuk kraft tangan yang kami bentangkan ini adalah kedai Sekuntap Kraft Tangan ini ditubuhkan pada 14 April 2023. Perniagaan ini dimiliki oleh 4 orang ahli usahawan yang berjaya. Kelebihan perniagaan ini ialah mampu berdaya saing dengan peniaga dari luar negara dan memiliki kualiti barangan yang mantap. Selain itu, perniagaan kami juga memiliki pelbagai anyaman yang kemas, menarik, dan sukar untuk dijumpai atas keunikan yang tersendiri. Produk kraft tangan turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi tempatan. Dengan membeli dan menggunakan produk kraft tangan, kita dapat menyokong pengusaha kecil serta membantu meningkatkan sumber pendapatan mereka. Hal ini secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Selain itu, kebanyakan produk kraft tangan dihasilkan menggunakan bahan semula jadi atau bahan kitar semula yang mesra alam, sekaligus menjadikannya pilihan yang lebih lestari dan bertanggung jawab. Kriteria pemilihan produk dan perkhidmatan. Yang pertama iaitu quality produk. Produk yang dipilih mestilah tahan lama, kemas serta menggunakan bahan yang berkualiti. Yang kedua iaitu permintaan pasaran. Kerana produk yang mempunyai permintaan tinggi lebih mudah dijual. Ketiga iaitu reka bentuk produk. Reka bentuk yang menarik, unik dan kreatif dapat memikat perhatian pelanggan. Yang keempat iaitu kesesuaian produk dengan identiti dan konsep perniagaan agar jenama yang dibina lebih kukuh dan mudah dikenali dalam pasaran. Ini adalah kami orang punya analisis SWOT. Kekuatan, produk unik dan kreatif, kualiti tinggi, penyokongan komuniti tempatan, jenama dikenali. Kelemahan, kos pengeluaran tinggi, skala pengeluaran terhad, promosi kurang meluas. Peluang, pasaran dalam talian berkembang, tren produk tempatan, dan eco-friendly meningkat. Kerjasama dengan kedai cenderamata atau pameran. Ancaman, persaingan daripada produk import murah, perubahan tren pelanggan, kos bahan meningkat. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada sahabat kita, Adam. Okey, ini adalah gambar produk atau perkhidmatan Sekuntap Handicraft. Yang pertama adalah beg kenyah tradition yang berharga RM249 dan yang kedua ialah beg Dayak tradition yang berharga RM200. Dan yang ketiga ialah tikar rotan Iban tradition yang berharga RM21. Dan ada banyak lagi barang yang kami jual. Kamu orang boleh cek dekat kami punya website Sekuntap Handicraft Tradition. Okey, slide yang seterusnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Sekuntap Handicraft menawarkan produk buatan tangan yang unik dan berkualiti tinggi seperti hiasan, rumah, aksesori dan cenderamata. Setiap produk direka dengan kreativiti dan perhatian kepada detail supaya dapat menarik minat pelanggan. Produk juga menekankan elemen tempatan dan mesra alam untuk menonjolkan identiti jenama serta memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Dan yang kedua ialah price, iaitu harga. Sekuntap menggunakan strategi harga berpatutan berdasarkan kos pengeluaran dan nilai estetika produk. Harga ditetapkan supaya pelanggan merasakan produk tersebut
sepadan dengan kualitinya, tetapi masih kompetitif di pasaran. Strategi harga ini juga memberi peluang kepada pelanggan untuk membeli barangan kraft tangan tanpa rasa terbeban, sambil memastikan margin keuntungan perniagaan dapat dikekalkan. Oke, ini adalah strategi pemasaran kami, yaitu langkah pengiraan untuk strategi harga yang dipilih. Kami menggunakan COGS, yaitu Cost of Goods Sold. Contohnya bahan mentah, bungkusan. Nama produk yang kami guna ialah Bag Dayak Tradisional. Ini merupakan jadual bagi COGS kami. Bahan-bahan yang pertama adalah rotan dan tali. Kos per unitnya adalah RM40. Yang kedua adalah manik, berjumlah RM10. Yang ketiga benang dan kain, yang bernilai RM10 juga. Yang keempat pembungkusan, RM15. Jumlah kos untuk satu unit bag Dayak tradisional ini adalah RM75. Oke, kita pergi kepada next slide. Oke, strategi pemasaran yang seterusnya ialah langkah pengiraan untuk strategi harga yang dipilih. Kami menggunakan COGS, yaitu Cost of Goods Sold. Seperti bahan mentah, bungkusan. Nama produknya adalah Bag Dayak Traditional. Ini adalah jadual kami, jadual COGS. Yang pertama adalah rotan dan tali yang berharga RM40. Bahan yang kedua adalah manik yang berharga RM10. Dan bahan yang ketiga benang dan kain berharga RM10 juga. Bahan yang terakhir adalah strategi yang terakhir adalah pembungkusan, yaitu RM15. Jumlah kos untuk satu produk ini, bag Dayak ini adalah RM75 semua. Oke, strategi pemasaran yang seterusnya adalah OPEX, yaitu Operational Expenditure. Contohnya adalah kenderaan, mesin, sewa, gaji pekerja, dan biaya elektrik. Nama produk kami adalah seperti tadi, yaitu Bag Dayak Traditional. Ini adalah jadual bagi OPEX kami. Komponen OPEX yang pertama adalah pemasaran dan promosi media. Kos per unitnya adalah RM10. Dan yang kedua, sewa kedai atau studio kraft tangan. Kos per unitnya adalah RM6.50. Yang ketiga, elektrik dan air. Contohnya adalah lampu, mesin kecil, dan kipas. Kos per unitnya adalah RM2.50. Dan yang terakhir adalah alat tulis atau peralatan kedai. Contohnya adalah resin, receipt, pad. Kos per unitnya adalah RM1. Jumlah bagi kos untuk satu unit bag Dayak tradisional yang kami kaji melalui jadual OPEX ini adalah sebanyak RM25. Oke, kita balik kepada strategi pemasaran, yaitu promotion. Promosi dilakukan melalui pameran, bazar, dan kerjasama dengan influencer atau kedai cenderamata. Kandungan promosi menekankan keunikan, kualiti, dan nilai estetika produk. Aktiviti seperti tawaran diskaun, hadiah percuma, atau kempen khas semasa musim perayaan juga dijalankan untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan jualan. Oke, kita balik kepada strategi pemasaran, yaitu promotion. Promosi dilakukan melalui pameran, bazar, dan kerjasama dengan influencer atau kedai cenderamata. Kandungan promosi menekankan keunikan, kualiti, dan nilai estetika produk. Aktiviti seperti tawaran diskaun, hadiah percuma, atau kempen khas semasa musim perayaan juga dijalankan untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan jualan. Keunikan produk, yaitu nomor 1, bahan semula jadi. Bakul dan tikar Borneo diperbuat daripada rotan, buloh daun, pandan, atau serap nipah menjadikannya mesra alam dan tahan lama. Penggunaan bahan semula jadi juga memberi tekstur dan keunikan tersendiri pada setiap produk. Nomor 2, motif dan reka bentuk tradisional. Corak pada bakul dan tikar sering mencerminkan budaya Borneo.
termasuk motif, geometri, dan simbol tradisional. Ini menjadikan produk bukan sahaja praktikal tetapi juga membawa nilai warisan budaya. Okey, seterusnya saya akan baca kata penutup. Secara keseluruhannya, kedai sekuntap kraftangan memainkan peranan yang penting dalam memperkenalkan serta mempromosikan produk kraftangan tempatan kepada masyarakat. Kedai ini bukan sahaja menjadi tempat untuk menjual hasil kraftangan, malah turut menjadi platform bagi pengusaha dan perajin tempatan untuk mempamerkan kreativiti serta kemahiran mereka dalam menghasilkan pelbagai jenis produk dan yang unik dan bernilai tinggi. Antara promosi yang dijual termasuklah barang hiasan, aksesori, cenderamata serta hasil seni yang mencerminkan budaya dan identiti tempatan. Melalui kewujudan dan kedai seperti ini, warisan seni kraftangan tradisional dapat dipelihara dan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Selain itu, kedai sekuntap kraftangan juga memberi sumbangan kepada perkembangan ekonomi tempatan. Dengan menjual produk buatan tangan yang dihasilkan oleh perajin tempatan, kedai ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pada pengusaha kecil serta membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Usaha ini secara tidak langsung dapat menggalakkan lebih ramai individu untuk mencurui bidang kraftangan dan memperkembangkan bakat serta kemahiran mereka. Di samping itu, kedai ini juga berpotensi menjadi tarikan kepada pelancong yang berminat untuk mengenali budaya tempatan melalui produk kraftangan yang dipamerkan. Dalam masa yang sama, pihak pengurusan kedai sekuntap kraftangan perlu sentiasa berusaha untuk menambah baik strategi pemasaran dan pengurusan perniagaan agar kedai ini terus berkembang dan kekal relevan. Antara langkah yang boleh diambil ialah dengan mempromosikan produk secara dalam talian melalui media sosial dan platform e-dagang, meningkatkan kualiti produk serta memperbanyakkan variasi reka bentuk yang lebih kreatif dan moden tanpa mengabaikan nilai tradisionalnya. Langkah-langkah ini penting bagi memastikan produk kraftangan tempatan mampu bersaing dalam pasaran yang semakin mencabar. Kesimpulannya, kedai sekuntap kraftangan bukan sahaja berfungsi sebagai tempat jualan produk kraftangan, tetapi juga sebagai medium untuk memelihara warisan budaya serta menyokong perkembangan ekonomi komuniti tempatan. Dengan usaha yang berterusan daripada pihak pengurusan, pengusaha, perajin serta sokongan daripada masyarakat, kedai ini berpotensi untuk berkembang dengan lebih maju pada masa hadapan. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan industri kraftangan tempatan harus dihargai, dipelihara dan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Itu saja daripada kami. Thank you.